A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في بكورنا اللهم بارك لنا في بكورنا. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di alam maya. Dan mudah-mudahan kita yang berada di awal pagi pada hari ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat yang berpanjangan dan Allah berikan kepada kita kesenangan dalam kehidupan. Allah berikan kepada kita jalan keluar daripada kesulitan dan Allah beri kepada kita keluarga yang aman, sedap mata memandang. Dan juga kita mudah-mudahan kita doakan Allah beri kelapangan daripada sebarang ujian, cabaran dalam kehidupan, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan muslim muslimat rahimakumullah sekalian yang terus setia dalam kuliah-kuliah agama, dalam majlis-majlis ilmu walau apa jua bentuk. Kita doakan mudah-mudahan kerana dengan niat kita, usaha kita, kerja kita dan setiap yang kita lakukan walaupun tidak dipandang oleh manusia tapi ia dalam catatan kebaikan dan sentiasa mudah-mudahan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, pada pagi yang berbahagia ini izinkan saya untuk sama-sama kita mentadabbur beberapa potong ayat suci Al-Quranul Karim dan juga kita nak mendengar dan nak melihat sabda Nabi SAW sebagai renungan, sebagai panduan kita bersama. Ya, kita ni manusia kalau ibarat kalau kita makan nasi gorengnya tiap-tiap hari, muka tu jadi tempe je tuan-tuan kan. Begitu juga kalau kita makan nasi lauk yang sama je. Jadi kita nak berubah sikit. Sebab tu kita perlukan santapan rohani untuk diri kita ni. Bila kita nak makan, kita makan makanan yang kita rasa sedap dan kita akan rasa puas. Sebab itulah saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian untuk kita nak mengambil beberapa iktibar daripada ayat Al-Quranul Karim. Salah satu yang saya nak bacakan ialah bermula dengan surah An-Nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ba'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, dalam surah An-Nisa Allah menyatakan bahawa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu menyembah Allah, Tuhan yang esa, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan kamu mempersekutukan Allah. Ya. Situasinya ialah kita kena menjadi hamba Allah yang benar-benar beriman dan tidak ada langsung unsur-unsur kita nak mensyirikkan walaupun sekelumit cuma. Walaupun sikit. Ni. Dalam arti kata kita nak menjadi hamba yang beriman, ya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Quran. Kemudian Allah menyatakan juga wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kalian kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan, puan-puan, muslim muslimat rahimakumullah sekalian. Masya-Allah tabarakallah, ramai kawan-kawan kita pada pagi ini. Okey, muslim muslimat rahimakumullah sekalian yang singgah sekejap, yang tak dapat bersama lama, tak apa. Yang penting tuan-tuan dapat masuk sekejap majlis ilmu ni. Ibarat kalau kita duduk dalam tempat yang Allah suka, tuan-tuan, kita dah mendapat sedikit keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan Tuhan ni bukan boleh nampak dengan bilangan mata dan juga kiraan jari kita, tak.
Dia subhanallah, maha suci Allah. Dia punya maha luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka singgahlah sekejap di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat kebaikan itu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, ayat yang saya baca tadi, Allah suruh kita sembah Allah semata-mata, jangan syirikkan Tuhan. Dalam masa yang sama kita kena berbuat baik kepada kedua ibu ayah. Wabil walidaini ihsana wabidhil qurba. Ini pesan Allah, bahawa kita kena buat baik. Dalam masa yang sama jangan lupa buat baik juga kepada siapa? Wabidhil qurba, iaitu orang yang mempunyai nilai kerabat, kaum kerabat kita, ahli keluarga kita, saudara kandung kita, adik-beradik belah mak ayah kita, adik-beradik belah mak pak kita. Ya. Ni semua ni kena buat baik. Ni Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa tadi yang saya baca tadi. Wal yatama, begitu juga dengan anak yatim. Kadang kalau dilihat Nabi SAW adalah orang yang menyayangi anak-anak yatim. Sehingga dikatakan bila mana Nabi SAW berjumpa dengan anak yatim, Nabi akan main kepala, Nabi akan peluk, Nabi akan cium. Ni tanda Nabi sayang kepada anak yatim. Bukan namanya anak Muhammad yatim. Anak Muhammad yatim memang ayah dia nama yatim. Anak yatim. Tapi ini anak yatim, anak yang mak ayah dia meninggal. Mak ataupun ayah meninggal atau mak ayah dia meninggal. Dan doakan mudah-mudahan kita dapat mencontohi cara Nabi SAW menyantuni anak-anak yatim. Wal masakin, begitu juga dengan orang miskin. Nabi SAW orang yang suka membantu orang yang kurang berupaya. Bukan kurang berupaya dari sudut tubuh badan saja, tapi Nabi SAW juga memberikan perhatian kepada orang yang miskin. Sebab tu tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, orang yang berhijrah ke jalan Allah, rata-rata mereka yang sebelum ini mempunyai harta, mereka meninggalkan kekayaan dan kemewahan, akhirnya bersama dengan perjuangan Nabi, akhirnya bersama dengan kumpulan Nabi SAW. Ini di antara benda yang baik. Dan ini satu suruhan daripada Allah untuk kita buat baik kepada siapa? Pada ibu ayah, kepada kaum kerabat, kepada orang miskin, kepada anak yatim. Wal masakin wal jaridil qurba wal jaril junubi. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hendaklah kamu melakukan kebaikan juga kepada siapa? Kepada jiran yang terdekat. Wal jaridil qurba, jiran kamu yang dekat. Wal jaril junubi, jiran kamu yang jauh. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, maka bertitik tolak daripada ayat ini, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, satu sabda Nabi SAW. Ya, satu sabda Nabi SAW. Tambah-tambah pagi ni kita nak kena segar-segarkan minda, kita nak rasa hari ni hari yang paling bahagia. Saya nak bawakan kepada anda satu hadis Nabi SAW yang Nabi ceritakan kepada kita bersama, iaitu apakah maksudnya? Nabi sebut salasu khisal min sa'adatil mar'il muslim. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' ibn Abdul Harith Al-Khuzai. Hadis ini pada riwayat Imam Ahmad, ya, dan juga riwayat-riwayat yang lain, kedudukan hadis ini sahih. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, bila Allah sebut dalam ayat surah An-Nisa dan Nabi nyatakan dalam hadis ini, apa yang Nabi nyatakan tuan-tuan? 3 bentuk kebahagiaan. Tuan-tuan, ni tips yang saya nak kongsi pada tuan-tuan. Dan Nabi dah sebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang kata the best inspiration is our teacher. Yes, itu adalah di antara rangsangan terdekat dengan kita. Tapi rangsangan yang terbaik sepanjang zaman tidak ada tidak lain, ya, iaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, dia telah mendapat satu nilai semangat untuk diri dia. Siapa yang selalu mendengar hadis-hadis Nabawi Syarif, dia juga telah mendapat satu rangsangan yang hebat. Kerana dorongan ini bukan hanya sekadar memberi semangat dan kekuatan, tetapi ia juga mendorong kepada kita untuk melakukan kebaikan, mendekatkan diri kita dengan Tuhan, dan mudah-mudahan kita beroleh syurga idaman. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut ada 3 benda membuktikan nilai kebahagiaan, ataupun 3 perkara yang boleh mendapat nilai kebahagiaan bagi seorang Muslim yang hidup di dunia. Tuan-tuan, hadis ini yang selalu kita dengar. Tapi kadang-kala bila kita tidak mentelaah, ataupun kita tidak kosek, kalau kita tak menggerudi betul-betul,
kita kurang memahami apa maksud sebenar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tuan-tuan, Nabi sebut 3 benda tu apa dia? Yang pertama ialah al-jarus salih, jiran yang saleh. Yang kedua, al-maskanul wasi', iaitu rumah yang luas. Yang ketiga iaitu al-markabul hani, kenderaan yang selesa. Ya, tuan-tuan, 3 perkara ini berada di keliling kita. 3 perkara ini duduk dekat dengan kita. 3 perkara ni ada dengan kita. Ada tak ada? Ada bukan? Walaupun orang kata, Ustaz, saya tak ada rumah sendiri. Ya, tak apa, kita lihat apakah yang Nabi SAW nak maksudkan dalam hadis ini. Ini benda yang baik yang perlu kita tengok dan perlu sama-sama kita gali. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Bila Nabi nyatakan ni, benda yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Bertitik tolak daripada ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi. Yang Allah suruh kita buat baik kepada mak ayah, orang miskin, anak yatim. Dalam masa yang sama, Allah suruh kita buat. Bukan hanya sekadar kaum kerabat, mak ayah dan sebagainya. Juga kita kena buat baik kepada jiran kita. Tuan-tuan, kalau kita tanya diri kita sendiri, berapa ramai nama-nama jiran yang kita kenal di kanan dan kiri rumah kita. Tu tak kira lain depan lagi, tak kira lain belakang lagi kan. Saya ni lebih kurang tuan-tuan. Enggak guna kita no. Ada yang kenal, ada yang tak berapa nak kenal, ada yang tak kenal langsung. Kan? Tapi tak apa tuan-tuan. Ni benda yang kita kena memperbaiki hubungan di antara manusia. Sebab Nabi SAW sebut ni, di antara tanda-tanda untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, salah satunya ialah, kata Nabi SAW, ialah punya jiran yang saleh. Jiran yang saleh. Tuan-tuan, saya yakin di Seremban kita, ya, siapa pun yang menonton kita, duduk di Bangi ke, duduk di Kuala Lumpur ke, duduk di Ulu Langat ke, duduk Sabak Bernam ke, duduk di Johor ke, mana saja pun, saya yakin tuan-tuan kita punya jiran yang baik. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Sebab tu ada pepatah Arab menyatakan bahawa al-jar qabla dar. Pilih jiran sebelum pilih rumah. Tapi persoalannya ialah, tuan-tuan, cuba sama-sama kita fikir. Kita beli rumah dulu atas spek apa? Atas penilaian apa? Adakah sebab cantiknya rumah ni? Rupa dia tu, bentuk dia. Satu. Yang kedua, harga dia berpatutan. Yang kedua. Yang ketiga, sebab dekat dengan tempat kerja. Yang keempat, kawan beli kat sini. Yang kelima, beli bila daripada tak ada langsung rumah. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Itu contoh adakah kita ada dalam penilaian yang saya nyatakan tadi. Tak apalah tuan-tuan. Lebih kurang sajalah juga, maksudnya kita pilih tengok ada untuk rumah kan. Mungkin kita nak kawasan tu sebab dia mungkin dekat dengan pejabat, mungkin dekat dengan kawasan rumah mak ayah kita, mungkin tempat tu tinggi daripada banjir. Wallahu alam lah, ini penilaian kita. Tetapi mungkin ada satu benda yang kita terlupa, iaitu siapa jiran kita, siapa bakal jiran kita ketika tu. Sebab ni walaupun pepatah Arab saja menyebut bahawa al-jar qabla dar, pilih jiran sebelum pilih rumah, sebab ia bukan hanya sekadar kita kena pilih saja, tapi ia sebenarnya memberikan satu peluang untuk kita lihat, nak dapat nilai bahagia, nak dapat nilai keselesaan, nak dapat nilai keseronokan, nak dapat nilai keselamatan. Ini perkara yang harus dilihat dengan luas. Bahawa Nabi SAW menyatakan, dan cantiknya tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian, kalam Nabi ni kalam yang Masya Allah Tabaraka sebutnya kalam jami', kalam yang memenuhi segalanya. Macam kita lah tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Kadang kita cakap, ada benda yang kita tak sebut buat orang tahu hati. Nabi SAW, kalam Nabi ni bertitik tolak daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak daripada lisan Nabi yang semata-mata datang daripada hati ataupun datang daripada nafsu. Nabi SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sebab tu Nabi bercakap semuanya daripada wahyu Allah. Daripada ada ayat Quran dan juga sabda Nabi SAW sendiri. Maka tuan-tuan dan puan, sahabat rahimahullah sekalian, Nabi sebut yang pertama al-jarus salih. Walaupun kita faham biasa mudah aja, ialah jiran yang soleh. Tuan-tuan, cuba definisikan jiran yang soleh tu bagaimana? Ya, saya juga akan katakan bahawa jiran yang soleh ni, jiran yang soleh macam kalau kita lah sebut orang baik-baik ni, dia akan sebut ni soleh no. Untunglah ada anak-anak soleh. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita soleh no. Betul tak? Maksudnya soleh ni baiklah kan. Kalau kita fikir balik kan, kalau soleh ni hanya sekadar orang Islam, macam mana jiran kita yang bukan Islam lagi? Sebagai contoh,
Sebab tu Nabi sebut al-jarus soleh, bukan al-jarul muslim. Nanti tuan-tuan, Rasulullah SAW tahu keadaan dan kondisi masyarakat kita yang pelbagai bangsa dan agama. Sebab itulah Nabi sebut al-jarus soleh, pilihlah jiran yang soleh. Walaupun dia berbangsa India, berbangsa Cina, tapi akhlaknya baik daripada orang kita. Tuan-tuan, malu kat kita ni, tuan-tuan. Malu diri sendiri. Jangan malu orang lain, malu kat diri sendiri. Sebab kita ni dah ada agama yang terbaik. Yang Allah Ta'ala angkat kedudukan kita, kan? Allah sebut, agama di sisi Allah ni adalah Islam. Tapi kita sendiri tidak mengamalkan kehidupan Islam, sehingga kan orang lain mengamalkan kehidupan yang Islam bentuk. Tuan-tuan, perempuan, sahabat rahimakumullah sekalian. Maka sebab itulah saya nak ajak pada kita semua, terutama pada pagi ni, kita lihat pertamanya ialah untung kita ada jiran yang soleh. Betul atau tidak? Saya yakin tuan-tuan perempuan anda punya jiran yang not yet Muslim, kan? Tetapi Masya Allah, tabarakallah, bagus tuan-tuan, kan? Yang kadang-kadang kita malu. Saya ada jiran, depan rumah saya berselang 2 rumah, belah kiri India, belah kanan berselang dalam 5-7 rumah Cina. Saya duduk dengar hak India sebab dekat dengan saya. Pukul 7 pagi, bunyi loceng dah. Tongceng. Sembayang. Cara dia lah. Saya kata bagusnya makcik ni. Pukul 7 petang, bunyi pula sekali lagi. Oh, bagusnya sembayang. Nak sebut pun tuan-tuan, kadang-kadang kita ni azan dah, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk mana? Kedai kopi lagi. Kadang duduk depan rumah pakai lok pendek lagi, tuan-tuan. Malu, tuan. Malu. Saya pada diri saya malu. Kalau tuan-tuan tak malu, tak tahu. Allah, tuan-tuan, jangan macam tu, tuan-tuan. Kita dengan Allah Ta'ala malu dengan manusia sebab dia memberikan satu rangsangan. Sebab tu kalau kita ada jiran yang soleh, kita akan fikir orang yang namanya not yet Muslim ni pun dia ada tahu tentang nilai hamba kepada Tuhan dia tu, kan? Kita malu, tuan-tuan. Kita ni yang berpegang kepada tali Allah, duduk di rumah Allah, dalam naungan kasih sayang Allah, tapi kita tak buat apa yang Allah perintah. Malu, tuan-tuan. Sebab itulah saya nak tegur untuk kita sama, iaitu al-jarus soleh. Jiran yang soleh ni jiran yang boleh membawa kepada keamanan, jiran yang boleh membawa kepada kebaikan. Walaupun dia tak suruh kita, tapi kita tahu akhlak dia baik, kita rasa tenang, kita rasa aman. Sebab tu, tuan-tuan, untung kita ada sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita yang baik. Hargailah mereka. Yang Muslim, yang not yet Muslim, kita doakan mudah-mudahan Allah limpah kasih sayang di kalangan kita duduk bersama-sama. Sebab itulah muslimin-muslimat rahimakumullah sekalian. Dan hadis yang bacakan tadi, 3 bentuk kebahagiaan. Yang pertama kata Nabi ialah al-jarus soleh, jiran yang soleh. Tuan-tuan, perempuan, sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi sebut apa? La yu'minu ahadukum hatta tidak beriman seorang itu sehingga dia tidak melakukan falyuhsin man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih, atau kama qala. Nabi sebut siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia melakukan kebaikan kepada jiran. Ni Nabi SAW sebut. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, izinkan saya untuk berkongsi satu cerita. Seorang sahabat Nabi SAW. Nabi ni kalau kita pernah dengar cerita, kan, ada seorang Yahudi duduk dekat rumah Nabi, jiran Nabi, kan, buat macam-macam, tok sampah rumah Nabi lah, buat kat Nabi macam-macam. Tidak, kita dengar cerita sebelum ni. Ya, Nabi buat macam mana? Nabi balas tak? Nabi balas, tapi malah dengan kebaikan. Tuan-tuan perempuan, Malik bin Dinar, seorang sahabat Nabi, juga punya jiran daripada golongan Yahudi. Jiran dia Yahudi, orang Yahudi, tuan-tuan. Kalau sebut Yahudi ni, bagi kita ni tak ada yang paling teruk, paling buruk, paling jahat di muka bumi ni Yahudi. Kan? Kalau kita berkelahi sekalipun, hang ni macam Yahudi tu. Cakap kawan kita. Padahal kita pun nak jumpa Yahudi. Nak gambarkan bahawa sifat perangai orang Yahudi ni jahat tak ada dah. Tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian. Okey. Malik bin Dinar ada seorang jiran. Jirannya Yahudi. Jiran ni, tuan-tuan, ialah macam kita lah, ada tandas. Dia buat lorong tandas tu, lorong saluran najis tu, straight forward. Straight forward pula, kan. Dia korek lubang tu terus menuju ke rumah Malik bin Dinar. Tuan-tuan perempuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita lah, ni cerita dia, tuan-tuan, ni Malik bin Dinar. So ada jiran dia buat sistem peparitan, sistem saluran najis. Terus tuju ke rumah Malik bin Dinar. Bayangkan tiap-tiap hari
Bukan takat bau menatang tu. Menatang pula dah. Najis tu. Sampai ke rumah Malik bin Dinar. Apa yang Malik bin Dinar buat tuan-tuan? Allahu Akbar kabira. Malik bin Dinar buang, cuci dan bersihkan. Tuan-tuan, kita hari ni bukan kerana taik manusia. Taik kucing kadang-kadang boleh bergaduh. Jangan mereka main. Kan? Kucing kita belah tambah-tambah kucing hok jenis apa? Friskies pula. Kucing hok jenis bulu kembang tu kan. Kerana dengan taik kucing kita je kena kat rumah orang lain, ataupun kucing kita pergi berak ke apa ke kan. Gaduh tuan. Boleh gaduh. Boleh naik mahkamah. Ya. Ni sebab kerana dengan masalah binatang. Tuan-tuan. Tengok Malik bin Dinar tuan-tuan. Ya. Yahudi ni buat saluran najis terus pergi tuju rumah dia. Apa yang dia buat? Dia cuci, dia bersih. Allahu Akbar. Taik manusia tuan-tuan. Bau melegak orang kata. Orang kamu kata lah. Bau habis. Ui, tak boleh nak bayang bau. Bau taik manusia ni. Yang duduk dalam usus manusia tu keluar main bau. Oh. Malik bin Dinar boleh ambil cuci. Bukan takat tu. Yang peliknya Yahudi kata ni. Aku tengok hang ni. Langsung tak ada unsur-unsur nak balas kat aku. Boleh dia bagi senyuman. Bahkan dapat layanan. Dan dapat hadiah yang istimewa. Allahu Akbar. Kita jiran. Tak pandang kita aja. Block terus. Friend, unfriend. Unlist terus. Leave terus daripada group dan sebagainya. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat rahimakumullah sekalian. Jauh beza kita dengan sahabat Nabi SAW. Sehingga Yahudi tadi tertanya-tanya, apa yang buatkan hang ni? Buat baik kat aku. Sedangkan aku tahu benda ni tak elok. Kan? Buat saluran najis tuju pergi rumah dia. Tapi macam mana hang boleh stay macam ni? Dia kata pelik. Malik bin Dinar pesan dekat Yahudi tadi. Dia kata apa? Aku mendengar saranan Nabi SAW. Nabi sebut, berbuat baiklah kepada jiran kamu kerana dia sendiri, yakni baginda Rasul sendiri, menyatakan bahawa Jibril selalu berpesan kepada dia, berbuat baiklah kepada jiran kamu. Yang mana jiran kamu ni seakan-akan mewarisi harta kamu. Maksudnya sampai tahap kebaikan yang dia buat tu mungkin boleh menjadi waris kita, walaupun memang tidaklah menjadi waris. Tunjuk kata bahawa jiran kita ni kita kena buat baik sebab dia akan tolong menjaga harta kita. Ya, kalau tidak percaya macam kita hari ni, pagi ni kita pergi surau. Siapa yang tolong tengok rumah kita kiri dan kanan? Ya mungkin jiran kita yang nak yang Muslim. Ya. Begitu juga ingin kita balik kampung, kita pergi buat urusan lain, kan? Kadang-kadang isteri kita ataupun anak kita ataupun siapa saja yang kita tinggalkan dalam keadaan mungkin ada kecederaan, mungkin ada perlukan beberapa rawatan dan perlukan perhatian, segera kita duduk di luar kawasan. Siapa yang boleh bantu? Jiran kita. Kadang-kadang ada orang panjat dalam rumah, naik atas rumah. Siapa yang nampak dan siapa yang turun laporkan? Mungkin jiran kita. Ini perlukan jiran yang baik. Sebab tu bila ada jiran ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pesan Nabi. Sebab tu kita kena pesan, ingat betul-betul pesan Nabi. Dan Nabi juga sebut bahawa la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga bagi orang yang tidak memberikan, yang membuatkan tidak rasa aman terhadap gangguannya. Ini kata Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, tolong kita jaga hubungan itu. Kadang-kadang ialah kita ni syok sangat. Ada sahabat saya cerita, duduk di kawasan baru, tiba-tiba ada penyewa, ramai penyewa, kan? Lepas tu pula dia rasa selesa kot sebab bila tak ramai, dia duduk berkaraoke. Karaoke. Sampai tengah malam tuan-tuan, bukan 1 jam 2 jam berganti. Buat pass baton. Pass mic lah. Daripada mok pada pok pada anak pada mok balik pok balik, lepas tu dia berulang-ulang menyanyi tuan-tuan. Depa kata kalau takat Zuhur sampai Asar lantak apa aku nak dengar bunyi bila macam mana kan. Ni sampai tengah malam bahwa tuan-tuan, jangan sampai kita mengganggu keamanan jiran tetangga kita. Macam mana kalau kita tengok tadi kehidupan Malik bin Dinar, sehingga dia membuat kebaikan, orang buat kejahatan kat dia, dia balas dengan kebaikan, dan dia ceritakan bahawa itu di antara pesan Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimat, maka kita ambil perhatian, kalau kita ada jiran yang baik, maka jagalah jiran kita tu dengan sempurna. Maka situasinya ialah kita nak kena pastikan bahawa kehidupan ini, kehidupan yang Allah redai dan kehidupan yang Allah berkati. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Yang kedua, ini pesan Nabi untuk mendapat kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Kata Nabi SAW, yang kedua ialah al-maskanul wasi', rumah yang luas. Definisi yang kita faham, mungkin rumah luas ini adalah rumah yang besar. Tetapi kita kena faham apakah maksud Nabi SAW berkenaan dengan al-maskanul wasi'.
Bukan hanya sekadar rumah itu besar, rumah itu luas, tapi sebenar maksudnya ialah rumah itu cukup memenuhi bagi keperluan penghuni rumah tadi. Itu maksudnya. Jikalau kita hanya suami dan isteri, cukuplah satu bilik. Kalau kita rasa takut-takut nanti mak ayah nak mai, kena ada 2 bilik. Begitu juga kalau ada anak lelaki, kita kena ada sediakan 2 bilik. Rumah untuk bilik untuk kita, suami isteri, dan bilik untuk anak lelaki kita. Kalau ada lelaki dan perempuan, kena pisahkan. Kurang-kurangnya kena ada 3 bilik. Nampak? Kalau ada tetamu akan datang, sediakan 4 bilik. Itu maksudnya. Siapa yang nak duduk rumah kita, Al-Maskanul Wasi' ini bukan hanya sekadar rumah yang luas, tapi rumah yang boleh memberikan nilai keselamatan, keselesaan, dan paling penting yang dapat menjaga aurat antara kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimat rahimakumullah sekalian. Ada satu kisah. Ini saya cerita dengan tuan-tuan. Seorang anak gadis, kebetulan dia jumpa dengan saya. Pendek cerita. Panjang masa tu, sembang saya panjang. Cuma pendekkan cerita. Dia cerita kat saya bila mana dia tanya soalan. Saya rasa pelik bila dia tanya soalan. Apa hukum Ustaz? Saya tak balik rumah. Bila mak saya suruh balik, saya tak mau balik. Dia kata tak boleh lah. Kan? Mana ada kita boleh derhaka terhadap mak kita kot. Lain kalau mak angkat ke, mak celup ke, mak celup pula tuan. Ni contoh lah. Jadi bila mak kandung suruh kena balik. Saya kata. Tapi dalam keadaan melawak lah. Saya tak suruh. Balik. Ini melari pada kita kan. Rupanya ceritanya ialah dia tak nak balik sebab dia lari daripada rumah. Tuan-tuan, pendek cerita gini. Dia ada rumah dia kata taklah besar. Tapi bilik yang mak ayah dia buat memang cukup untuk ahli keluarga. Tapi bila adik-beradik dia yang lain kahwin dengan ada anak menakan dan sebagainya, anak saudara. Jadi bilik itu bila mereka balik dan boleh kata dah lama-lama menginap di situ, bilik itu dah penuh. Akhirnya dia tidak ada bilik khusus. Dia hanya menumpang bilik kakak dia saja. Sampai satu ketika, kan, dia terpaksa tidur mungkin di ruang tamu, mungkin di tempat-tempat terbuka. Dan paling sedih yang dia sebut, dia dirogol oleh abang dia sendiri. Saya terkejut tuan-tuan. Memang saya duduk tengok macam kita duduk dengar dalam cerita, kita duduk tengok drama kan. Itu pun taklah betul kan. Ni dengar cerita daripada dia sendiri. Abang kandung dia rogol dia tuan-tuan. Dan bila dia cerita kat mak dia pula tak sokong dia. Mak dia pula tak percaya kat dia. Mak dia percaya abang dia lebih. Mak dia kata hambung. Jadi abang dia mengambil kesempatan bukan sekali tetapi berkali-kali. Sehingga akhirnya dia rasa trauma, dia rasa tak selesa, tak aman dengan rumah dia. Akhirnya dia lari. Sebab tu dia kata, saya bukan tak hormat mak saya. Tapi bila saya cakap kat mak saya, tuan-tuan, saya sedih. Ni benda ni yang kadang-kadang kita kena buat perhatian. Soalan yang terakhir dia tanya saya tu, saya tergamam dan saya tak boleh nak jawab. Saya bagilah jawapan tu, cuma saya tak jawab tu maksudnya, kalau kita orang tanya soalan ni, tuan-tuan, dia kata apa? Ustaz, saya rasa saya nak tukar agama. Allahu Akbar. Terus jantung saya hilang. Allahu Akbar. Jangan kerana dengan kesilapan itu kita terus nak hukum kerana dengan salah agama. Sebab tu kadang-kadang kita kena jaga. Terutama ahli keluarga kita. Tuan-tuan ya. Hadis ini Nabi sebut untuk kita jaga kebaikan. Terutama keselamatan anak-anak kita lelaki dan perempuan. Begitu juga orang yang datang rumah kita, pastikan dalam keadaan aman. Suami, isteri, anak-anak kena jaga elok-elok. Tuan-tuan, ambil perhatian ya. Kalau bilik tak cukup, tuan-tuan buatlah partition. Rumah kita insya-Allah. Sebab tu definisi al-maskanul wasi', rumah yang luas itu bukan hanya sekadar luas pada pandangan mata, tapi luas itu ialah memenuhi kapasiti penghuni rumah tadi. Dan Nabi SAW juga pernah mendoakan dalam satu hadis dalam riwayat At-Tirmizi, tuan-tuan. Nabi sebut, Allahumma ghfir li dhanbi. Ya Allah, ampunkan dosaku. Wa wasi' fi dari. Besarkanlah, luaskanlah rumahku. Ini Nabi pesan, Nabi doa. Wa barik li fi rizqi. Dan berkatilah pada rezeki yang kau berikan kepadaku. Tuan-tuan, sahabat rahimakumullah, Nabi pun mendoakan untuk diberikan keluasan, kelapangan rumah tu. Tuan-tuan, ikhtiarlah sesuatu sebelum terlambat. Baik, tuan-tuan, yang terakhir pesan Nabi SAW iaitu selepas daripada rumah yang luas, yang ketiga, al-markabul hani, kenderaan yang selesa. Kenderaan yang selesa bukan kenderaan besar saja. Kenderaan yang selesa ni kenderaan yang boleh memberikan kemudahan kepada kita untuk kita guna pergi ke satu tempat yang bermanfaat. Sebagai contoh, tuan-tuan pergi surau. Rumah kita ada Mercedes, ada BMW,
ada Toyota Alphard, lepak liat ke apa ke, tak kisahlah kan. Tiba-tiba tuan-tuan pergi naik gerek buruk lah. Tak apalah. Exercise Ustaz. Ya. Tapi jangan langsung 3 kenderaan hebat tadi, tuan-tuan hanya bawa pergi majlis-majlis kerakyatan. Contohlah. Bawa lah sekali-sekala pergi majlis ilmu. Kalau tak boleh pergi majlis ilmu, bagi dekat Ustaz Nabil. Ustaz Nabil pergi majlis ilmu selalu. Contoh. Gitu. Jadi dapat kita manfaatkan. Saya ingat almarhum Datuk Dr. Harundin. Sampai orang sponsor satu kereta. Apa ni? Range Rover. Satu kereta dia bagi kat Datuk Harundin. Almarhum Datuk Dr. Harundin. Siap road tax, smart tax semua. Sampai sebis pun dia tanggung. Dia kata, Ustaz bawa lah, tak apa. Saya nak tumpang kebaikan. Setiap kali Ustaz pergi ke majlis ilmu, saya dapat juga keberkatan. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Jadi, Al-Markabul Hani, kenderaan yang selesa. Kenderaan yang boleh menjamin keselamatan siapa yang memandu, siapa yang menunggang, siapa yang bersama. Begitu juga keselamatannya ialah kita nak sampai ke tempat yang baik. Mudah-mudahan 3 ciri tadi mendatangkan kebahagiaan kepada kita. Kalau tak percaya, cuba tengok kita beli kereta baru. Tiap-tiap hari lap, tuan-tuan. Bini pun tak lap macam tu. Kereta tu dia. Tayar ada sikit selutnya. Kan? Lepas tu dekat apa? Badan kereta kita yang baru tu kan. Tu dia lap. Tengok ada kesan jari pun lap juga, tuan-tuan. Sayang kat kereta tak? Nampak tak bahagia? Tu di antara dia. Begitu juga yang kalau kita ada rumah, tengok rumah kita kan kita bahagia. Ada rumah sendiri, alhamdulillah. Begitu juga kalau kita ada jiran yang baik. Tuan-tuan, beruntunglah kerana Allah kurniakan kepada kita kebahagiaan yang berada di keliling kita, yang boleh kita ambil kesempatan ini. Di samping kita nak ambil peluang untuk sama-sama kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukuplah sekadar itu peringatan ringkas saya untuk tuan-tuan dan puan-puan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan tadi, 3 bentuk kebahagiaan bagi seorang muslim. Jadi tuan-tuan, boleh sama-sama kita renungkan agar nikmat kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada kita dapat kita ambil di saat kita masih hidup ni, dan sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beruntunglah kalian kerana kita ada punya 3 benda ni di keliling kita. Ya, mudah-mudahan kebahagiaan itu menjadi hak milik kita yang kekal sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan dan puan yang sudi bersama dengan saya. Mohon maaf kalau ada salah silap dari sudut tutur kata maupun fakta, maupun ada benda yang tidak berasaskan kepada sesuatu yang lebih tepat berbanding apa yang saya sampaikan tadi, maka perbetulkan saya. Mudah-mudahan kebaikan yang dapat kita kongsikan ini dapat kita laksanakan, dapat kita amalkan dalam kehidupan. Pun maaf sekali lagi, ada rezeki kita akan jumpa lagi di lain masa, di lain ketika, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, insya-Allah. Aqulu qawli hadza, siru fil ardi, siru ala barakatillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.